Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar tahun 1 Kafah Efek, saya doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah hari ini kita teruskan dengan pembelajaran mata pelajaran ibadah. So, bila kamu nampak Ustaz, tak lain tak bukan, kita akan belajar ibadah. Okay, jadi sebelum tu Ustaz nak kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Okay, semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insyaAllah kita hari ini akan teruskan pembelajaran dalam tajuk yang kedua ataupun unit 2 bab taharah. Minggu lepas kita dah sentuh dah sedikit berkenaan dengan bab taharah. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan bab taharah ataupun maksud dia bersuci. Taharah itu maksud dia bersuci. Jadi sebelum tu, untuk hari ini Ustaz nak kamu sediakan ataupun keluarkan buku teks ibadah tahun 1 yang ni. Okey, kita akan guna buku ni untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, kita terus kepada pembelajaran yang ketiga ataupun pelajaran yang ketiga berkenaan dengan bahagian air. Bahagian air. Ini huruf Ga. Bahagian air. Okey, sebelum ni Ustaz dah terangkan juga bahagian air dia ada 5 bahagian, iaitu air mutlak, air musyammas, air muqayyad, air musta'mal dan juga air mutannajis. Okey, 5 bahagian air ini Ustaz juga dah suruh kamu buat nota berkenaan dengan 5 bahagian air ini. Okey, jadi pada hari ini Ustaz akan sambung untuk menerangkan 3 lagi baki jenis air. Minggu lepas Ustaz dah sentuh berkenaan dengan air mutlak dan air musyammas. Maka hari ini Ustaz tak nak sentuh dah 2 jenis air ini. Kita akan terus belajar air muqayyad, air musta'mal dan juga air mutannajis. Jadi sebelum tu, Ustaz nak kamu buka muka surat bab bahagian air ini. Ustaz nak kamu buka muka surat 39. 39. Okey, buka dulu. Okey, dah buka. Okey, kita tengok kepada bahagian air ataupun jenis air yang ketiga, iaitu air muqayyad. Apa itu air muqayyad? Okey, kita tengok balik. Okey, air muqayyad. Air muqayyad ini air apa? Okey, jom kita tengok pengertian air muqayyad. Air muqayyad ialah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci seperti air teh dan air sirap. Air ini tidak boleh digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Okey, apakah itu air muqayyad? Air muqayyad ialah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Bermaksud air muqayyad ini pada asal kejadian dia adalah sesuatu yang suci dan dia ada tambahan unsur lain dalam air ini, yang mana tambahan air itu ataupun unsur yang bercampur itu juga adalah sesuatu yang suci. Okey, sebagai contoh dibawakan dekat sini seperti air teh dan juga air sirap. Faham tak? Air muqayyad ni air apa? Okey, dia macam ni. Ustaz bawakan contoh-contoh macam air sirap. Okey, air sirap. Air sirap pada asal kejadian dia, untuk kita buat air sirap ini kita akan guna air mineral ataupun air yang jernih ataupun air yang bersih. Maka untuk jadikan dia air sirap, kita akan tambah pati sirap. Pati sirap ini asal kejadian ialah sesuatu yang suci. Maka bila dah bercampur dengan air yang bersih tadi, dia digelar sebagai air sirap. Jadi, air sirap ini boleh tak kalau kita nak gunakan untuk ambil wuduk? Jawapan dia tidak boleh. Sebab apa? Sebab air sirap ini dia telah bercampur dengan unsur lain ataupun sesuatu yang lain, yang mana sesuatu itu sesuatu yang suci. Jadi air sirap ataupun selain daripada air sirap, contoh dia bawa air teh, air Milo ke, air apa lagi? Air anggur ke,
air kopi ke, tak boleh digunakan untuk berwuduk. Jadi air ni kita boleh buat apa? Air ini hanya kita boleh minum sahaja. Tak boleh digunakan untuk ambil wuduk ataupun mandi wajib. Boleh faham? Ini dinamakan air muqayyad. Okey, Ustaz bagi contoh yang lain. Okey, Ustaz bagi contoh air jus tembikai. Itu air apa? Betul, itu ialah air muqayyad. Sebab apa? Sebab dia bercampur dengan sesuatu yang lain, iaitu jus tembikai ataupun buah tembikai. Jadi air itu tak boleh digunakan untuk berwuduk, tapi kita boleh minum. Boleh faham? Itu ialah air muqayyad. Kita tengok jenis air ataupun bahagian air yang keempat, iaitu air musta'mal. Sebut sekali lagi, air musta'mal. Apakah itu air musta'mal? Okey, kamu boleh buka muka surat 40. Nombor 4 itu ialah air musta'mal. Air musta'mal ialah air yang kurang daripada 2 kolah dan telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Air musta'mal ni air apa? Air musta'mal ini ialah air yang kurang daripada 2 kulah. Okey, air yang kurang daripada 2 kulah dan telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Air musta'mal ni macam ni. Okey, kamu ambil wuduk. Okey, kamu guna paip kan? Kamu guna air paip. Kamu ambil wuduk, kamu basuh muka, air lebihan daripada basuh muka itu kamu tadah semula. Ataupun kamu boleh tengok dalam gambar dalam muka surat 40 tu, air musta'mal tu, nampak tak air yang bertakung dekat bawah tu, atas lantai tu. Itu nama dia air musta'mal, air yang telah digunakan untuk ambil wuduk. Maka air yang dekat bawah tu, kalau kamu kumpulkan balik ataupun kamu tadah balik, kamu tak boleh dah gunakan air itu untuk ambil wuduk. Sebab itu air musta'mal. Ataupun tidak boleh juga kamu nak guna air tadi, air musta'mal tadi, untuk kamu mandi wajib. Ini bagi orang yang berhadas besar macam kita. Untuk solat fardu kita kena berwuduk. Jadi kalau ada air musta'mal, contoh mak ayah kamu ataupun kamu sendiri tak nak rugi air yang kamu dah ambil wuduk tu, kamu tadah. Lepas tu kamu letak kat tepi. Lepas tu kamu masuk bil air nak ambil wuduk, kamu nampak ada air dalam bekas tu yang mana air tu telah digunakan untuk ambil wuduk. Kamu nak guna lagi untuk ambil wuduk. Boleh tak? Tak boleh. Boleh faham? Okey, jadi air tu kita boleh buat apa je? Okey, air lebihan ambil wuduk ataupun digelar sebagai air musta'mal, kamu boleh guna untuk siram pokok bunga, boleh guna untuk tolong ayah basuh kereta dan sebagainya. Tapi kena ingat, air musta'mal tidak boleh digunakan untuk ambil wuduk. Boleh faham? Okey, kita tengok kepada jenis air yang kelima, iaitu air mutannajis. Air apa? Air mutannajis. Okey, air mutannajis ini air apa? Tengok dalam buku nombor 5 itu. Air mutannajis ialah air yang kurang daripada 2 kolah dan telah bercampur najis, atau air yang cukup 2 kulah dan telah termasuk najis sehingga berubah warna, rasa atau bau. Okey, air mutannajis ini air apa? Okey, air mutannajis ini ialah air yang kurang daripada 2 kolah, ataupun kolah ini adalah kiraan dalam bahasa Arab, 2 kulah. Maknanya ada kiraan dia lah. Air itu tak apa, nanti kamu jangan fokus pada 2 kulah tu. Kita tengok air ni sahaja. Air mutannajis yang kurang daripada 2 kulah ataupun lebih daripada 2 kolah tetapi telah bercampur dengan najis. Apa itu najis? Contoh air kamu tadah air paip ataupun dalam bilik air kamu ada kolah. Dalam kolah itu ada najis. Contoh macam ada tahi cicak, ada tahi tikus ataupun ada bangkai cicak masuk dalam kolah kamu. Maka kolah kamu itu bernajis ataupun air itu dinamakan air mutannajis.
air ini tadi ataupun air yang dalam kolam tadi dinamakan sebagai air mutannajis. Sebab air itu dah bercampur dengan najis. Boleh faham tak? Ataupun macam ni. Okey, macam Ustaz cakap tadi, air dalam bekas ataupun air dalam baldi. Kamu letak dekat tepi. Ataupun kamu letak dekat luar rumah. Okey. Asal dia dalam tu bersih. Air itu air yang bersih. Tetapi bila esok keesokan harinya kamu tengok dalam baldi itu ada bangkai cicak ataupun ada burung mati terjatuh dalam tu. Jadi bila dah masuk dalam tu, jadi air itu air yang bernajis. Sebab apa? Bangkai ni tadi, bangkai adalah benda yang najis. Yang najis ni yang kotor. Bila dah bercampur dengan air yang bersih tadi, air itu telah berubah menjadi air bernajis ataupun yang kita gelar sebagai air mutannajis. Kalau tengok dalam buku tu, contohnya nampak tak air dalam botol tu? Air dalam botol tu ada lipas yang mati ataupun bangkai lipas. Jadi air itu telah jadi air mutannajis. Kamu tak boleh guna untuk minum. Kamu nak ke minum air yang ada lipas kat dalam tu? Tak boleh. Jadi air mutannajis. Jadi bila tak boleh minum, juga kamu tak boleh guna untuk ambil wuduk. Sebab kalau kamu ambil wuduk, wuduk kamu tidak sah. Dan kalau kamu solat juga, solat kamu juga tidak sah. Kamu kena solat sekali lagi, wuduk pun kena ambil wuduk yang baru. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok sini, dia cakap najis ataupun, okey tengok kat sini, air yang cukup berkolah dan telah termasuk najis sehingga berubah warna, rasa atau bau. Air ini dia jatuh ataupun najis tadi terjatuh dalam bekas. Kalau air itu air yang banyak, okey, kamu rasa kalau najis tu masuk dalam tu, kamu ambil air tu, kamu bau, kamu tengok air tu betul-betul, kamu rasa air tu, adakah ada rasa bangkai ataupun ada rasa najis? Kalau ada rasa, air itu dinamakan air mutannajis, tak boleh guna untuk ambil wuduk. Tapi kalau air itu dalam kuantiti yang banyak, air itu ada dalam kolam yang besar, ada satu tahi cicak jatuh dalam kolam yang besar tu, tetapi dia tidak merubah air yang dalam kolam tadi. Maknanya kalau kamu tengok air kolam tu, bila kamu ambil, kamu bau, ni bau air. Kamu rasa, ini rasa air, tak ada pun rasa tahi cicak. Ataupun kamu tengok air tu, dia kan warna jernih. Kalau ada najis, mesti warna itu dah bertukar. Tapi dia tak bertukar. Kalau dia tidak bertukar, walaupun air itu banyak, maka kamu boleh guna air itu untuk ambil wuduk. Boleh faham? Tetapi kalau dalam bekas yang besar ataupun dalam kolam yang besar, ada bangkai lembu. Lembu tiba lalu tepi kolam, dia tergelincir, jatuh dalam kolam. Mati. Mati dah lama, 2-3 hari, dah berbau bangkai. Bila kamu tengok air dalam kolam tadi dah berubah warna. Ataupun warna tak berubah. Tapi kalau kamu ambil air tu, kamu bau, ada bau bangkai. Ataupun kamu lagi berani, kamu ambil celup jari dekat air tu, kamu pergi rasa. Rasa bangkai. Walaupun air itu banyak, tetapi dia berubah sifat daripada sifat air, maka air itu tadi kamu tak boleh guna dah untuk ambil wuduk. Boleh faham? Itu namanya air mutannajis. Seeloknya kamu pergilah cari air lain yang bersih, iaitu air mutlak ataupun air musyammas, di mana dua jenis air itu kita boleh guna untuk berwuduk. Okey, jelas tak? Ustaz harap kamu fahamlah apa itu air mutannajis ni. Ataupun yang paling mudah kita nak ingat, air mutannajis ni air yang telah bercampur dengan najis. Okey, boleh faham? Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Ustaz telah jelaskan baki lagi 3 bahagian air, iaitu air muqayyad, air musta'mal dan juga air mutannajis. Ini tadi air muqayyad, air musta'mal dan air mutannajis. Kalau kita ulang secara ringkas semula, air muqayyad ini tadi ialah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang lain, yang mana sesuatu yang lain itu adalah sesuatu yang suci. Sebagai contoh, air muqayyad ini seperti air sirap. Kamu tak boleh guna untuk ambil wuduk, tapi kamu boleh minum. Dan juga air musta'mal ini adalah air lebihan kamu ambil wuduk. Ataupun kamu ambil wuduk, kamu sayang air itu membazir, kamu tadah balik air yang lepas kamu ambil wuduk tu. Jadi dia yang
Air itu dinamakan sebagai air musta'mal. Tak boleh juga kalau kamu nak guna lagi untuk ambil wuduk. Tapi kamu boleh guna untuk basuh kereta, boleh juga guna untuk siram pokok bunga. Dan yang kelima tadi ataupun yang ketiga yang kita bincang hari ini ialah air mutan najis, air yang bercampur dengan najis, yang mana asal kejadian air ini adalah air yang bersih. Tetapi ada najis jatuh dalam tu, maka dia telah merubah sifat air itu, maka dia dikenali sebagai air mutan najis atau air yang bernajis, juga tidak boleh digunakan untuk ambil wuduk. Okay, boleh faham? Okay, Ustaz harap kamu boleh faham. Kalau tak jelas, okay, nanti kita akan ulang kaji lagi berkenaan dengan bahagian air ini. Okay, sampai kat sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan tengok secara lebih lanjut berkenaan air-air ini. Okey, sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.